Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam syarah kepada kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim, sama ada yang jauh ini ataupun yang biasa kita baca yang warna biru ni, nama dia Perisai Muslim. Bacaan yang pertama, Azkarul istiqaz minan naumi, doa ketika bangun dari tidur. Tuan Syekh kita rahimahullah, dia mula hidup kita ni dengan bangun daripada tidur. Sebab kalau kita mula dengan doa tidur, lambat lagi nak curah. Jadi dengan kita mula dengan doa waktu bangun daripada tidur, maknanya perjalanan hidup kita tu panjang lagi. Nak boleh ke maghrib, nak boleh ke tidur pula, orang panggil panjang lagi dia punya perjalanan, insya-Allah. Jadi banyak kerja yang kita boleh buat, banyak perkara yang kita boleh lakukan apabila hari itu masih panjang. Bila hari masih panjang, kita boleh buat kerja pun banyak lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat hidup kita dengan kita membaca doa-doa, wirid-wirid yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, kita baca, kemudian ana terjemahkan, lepas tu kita akan huraikan cerita ni apa kisah dia. Ini menarik. Menariknya kita baca zikir-zikir yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebab dia ada sanad, ada sandarannya. Ambil di mana? Kita ambil di mana bacaan ini? Kemudian dari sudut kesahihannya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bangun daripada tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita baca doa ni. Ikut semua. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tengok, kita bangun tidur tu, kita mula dengan memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan. Jadi mati tu, tidur tu dianggap seperti mati kecil. Sebab apa mati kecil? Waktu kita tidur kita tak tahu apa kita tahu kita buat. Orang buat apa pun kita tak tahu kan. Maka dianggap sebagai mati. Sebab tu kita jangan jadi mati belum mati. Ada juga pasal jenis orang dengar azan tapi masjid tak pergi, itu dia panggil mati belum mati. Mati hati, na'udzubillah. Dan dalam bacaan ini Nabi akhiri dengan wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, yakni kepada Allah kami akan kembali. Para jemaah sekalian, kita ni kalau kita ingat nak kembali kepada Allah, sepanjang hari kita berani tak berani kita nak buat maksiat? Beranikah kita nak langgar perintah Allah? Bila kita nak langgar perintah Allah, kita jangan aku balik kepada Allah ni, aku nak kembali kepada Allah. Di sana ada pembalasan, di sana ada hisab, di sana ada perhitungan. Maka menyebabkan kita tak berani nak buat perkara-perkara yang membahayakan kita. Tengok hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kisah dia? Tuan-tuan kena tanda lah. Dalam Perisai Muslim ada matan ni, ada bacaan saja, tapi saya nak perluaskan sikit perbincangan supaya kita rasa lagi semangat untuk beramal. Hadis ni diriwayat oleh Huzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat. Dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Nabi kita bila dia nak tidur, dia duduk di tempat tidur dia baca bismika amutu wa ahya. Bismika
amutu wa ahya. Tak apa, walaupun tajuk kita ni bangun tidur, tapi kita ambil juga yang belum tidur. Mana dengan nama-Mu ya Allah, aku tidur dan aku hidup balik. Kemudian baru sampai hadis ni. Wa iza qama, bila Nabi kita bangkit daripada tidur, dia pun bacalah doa tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini lafaz Bukhari. Dalam lafaz lain sama juga. Dia kata Nabi SAW bila dia nak tidur pada waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddihi. Dia letak tapak tangan kanan dia ni di bawah pipi. Kita tidur gini, tidur mengiring macam kita tidur mayat dalam kubur. Coba mayat ni tangan duduk sini, kita tangan duduk sini di bawah pipi. Kena buatlah, kena beramal dengan dia. Kemudian Nabi baca bismika amutu ahya. Bila dia bangun daripada tidur, dia baca doa tadi. Dua riwayat ni doa bangun tidur sama. Itulah di antara bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi kita naknya kita boleh baca, kita boleh beramal, dan insya-Allah kalau tuan-tuan rasa lama tak rajin baca ni, macam mana? Kita cubalah letak kitab kita ni di kepala tidur kita ke. Sekarang ni alhamdulillah hadiah daripada sahabat saya, dia panggil aplikasi dalam handphone. Dalam handphone kita ni kita boleh masuk perisai Muslim ni. Mudah benar. Maknanya kita nak doa mana, kita cari tekan tulis tidur. Keluar lalu. Doa belum tidur, doa lepas tidur. Doa kalau terkejut waktu tidur, semua keluar. Maknanya ini mudah sangat-sangatlah. Kalau kita kata nak baca buku kan, kena pergi buka lampu, cari switch dulu. Ni handphone duduk tangan. Pukul 4 pagi pun duduk WhatsApp kau orang macam-macam. Takkanlah kita nak WhatsApp urut diri kita sendiri, berhubung kita dengan Allah, nak puji Allah waktu bangun daripada tidur, tidak tercapai cita-cita kita, maka kita mengatakan ini di antara perkara yang sangat merugikan para jemaah sekalian. Itu di antara adab kita belajar untuk bangun dari tidur. Maka dalam bacaan ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hirs, sangat suka, sangat loba dia, sangat bersemangat berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Waktu nak tidur, waktu sedar tengah tidur, waktu bangkit daripada tidur, semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda istislamun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lillahi rabbil alamin. Bacaan kita ni menunjukkan bahawa kita telah meletakkan diri kita di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Lepas itu kita kata alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji Allah Ta'ala yang menghidupkan aku, Allah Ta'ala yang matikan aku, Allah yang beri kita tidur, Allah yang sedarkan kita balik. Maknanya kita letak kita ni di bawah kuasa mutlak Allah Azza wa Jalla. Memang Allah Ta'ala kuasa mutlak, tapi kita menyerahkan diri kita itu menunjukkan perhambaan kita yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dua. Yang ketiga, tidur ini salah satu daripada tanda-tanda rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tak boleh tidur, orang lain tidur sunyi kerah belakang, kita duduk lilah kelipah mata. Kena 3 malam lagi hospital lah, kita cari ubat jiwa. Tak? Ini bahaya, tak boleh tidur. Cuma para ulama mengatakan tidur pada waktu kita mengantuk, waktu malam, itu rahmat daripada Allah. Tapi kalau setiap kali pergi masjid orang khutbah kita tidur, setiap kali orang kuliah kita tidur, itu bukan rahmat, itu kacau di syaitan. Itu kena pergi bom orang lain pula tu. Nah. Oh, ada setengah orang yang kata, kalau nak khusyuk lah, pergi khutbah. Khutbah je negara lah tu. Nah, bunyi ibadah Allah. Hak nak sudah dulu baru celak. Siap dah tu. Ni dia kata ini diganggu oleh syaitan, bukan mari daripada rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu bacaan yang pertama. Kita tak boleh panjang-panjang syarah ni. Syarah memang menarik. Pada itulah perisai Muslim ni menarik dia sebab bacaan dia tu ada cerita, ada hikayat, ada hikmah, ada sandaran. Kita pergi kepada bacaan yang kedua kalau kita sedar dari tidur. Hak ni panjang. Dia kata dalam ni ada 5 bacaan. Baik, ikut sekali baca.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ghfirli. Tengok, bila kita sedar tidur tengah malam, baca. Dia kata kalau tak terkata macam mana? Baca, kita ingat ke tu la ilaha illallah wa syarikalah, baca dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ingat dah kan? La haula wala quwwata. Maknanya bacaan ni sudah ada di mulut kita, cuma tak terkeluar dari mulut bila sedar tidur. Duk main lewat dah weh. Tu hak keluar. Nah, Allah lewat dah. Jenera malam ni. Lena pak. Jadi tak keluar kata-kata mengagungkan Allah Azza wa Jalla ni sebab apa? Ini yang kita bimbang pada jemaah sekalian. Tengok terjemahan, kemudian kita pergi pada takhrij. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kekuasaan dan baginya pujian, dan Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan keizinan Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Tengok nota di bawah. Ini kitab ni dia ada nota nombor 11. Dia kata apa? Sesiapa yang membacanya akan diampunkan baginya kalau dia berdoa. Diampunkan baginya. Siapa dia baca doa ni, diampunkan dosa dia. Kalau dia berdoa, diperkenankan doanya. Kalau dia bangun berwuduk, kemudian menunaikan solat, diterima solatnya. Hadis ini sekali lagi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Hadis ini Al-Bukhari dan lainnya. Baik para jemaah sekalian, apa cerita dia? Ada cerita dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ubadah ibn Samit, seorang sahabat nama dia Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, seorang yang hebat. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili." Man ta'arra minal laili artinya siapa dia sedar waktu malam. Kita tengah berdekur siap-siap, tiba-tiba sedar. Apa nak buat? Dia pun baca doa ni. Maknanya kita nak, itu cara dia. Bila kita sedar tengah malam, kita baca doa ni, maka dapatlah pahala yang disebut tadi. Dan riwayat lain pula daripada Ubadah juga. Riwayat yang pertama tadi dalam Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi kata, "Man ta'arra min laili faqala." Siapa dia sedar tengah malam, kemudian dia membaca doa ni. Dia baca doa ni sampai sudah, maka Allah SWT akan perkenankan doa dia. Kalau dia bangun solat, maka itulah solatnya diterima, lagi tinggi darjat dia. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara bacaan-bacaan yang kita kena baca bila bangun dari tidur. Baik, apakah kelebihan dia daripada doa yang kita baca ini? Kata di Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni seorang ulama besar dalam bidang hadis. Dia kata apa? Allah SWT berjanji melalui lidah nabinya, siapa-siapa yang sedar daripada tidur, maka lidah dia menyebut tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, dan dia tunduk kepada peraturan Allah. Kemudian dia mengiktiraf dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Maka ketika itu, kalau dia berdoa, lepas pada itu dia berdoa, Allah perkenankan doa.
Tuan-tuan boleh tanda ini salah satu daripada tempat mustajabnya doa pada waktu malam. Tapi mula dengan doa ni dulu. Baca hak ni dulu, baru kita minta ya Rabbi ya Rabbi. Kita nak minta apa? Kata Ibnu Hajar, fayambari, sepatutnya sesiapa yang telah sampai hadis ini kepadanya, an yaghtanimal amal bihi, hendaklah dia beramal dengan bacaan ini apabila dia sedar dari tidur. Ini kata-kata yang menarik daripada imam yang besar. Siapa dia imam kita ni? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang ulama hadis yang masyhur, dan dia telah syarah kitab dia yang masyhur, iaitulah kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Ini Sahih Bukhari ini dia syarah. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia antara orang yang hebat. Nama dia Imam Ibnu Hajar. Baik para jemaah sekalian, kata di para ulama, tanda satu lagi. Tadi Ibnu Hajar kata, manijtahada, siapa dia banyak berusaha, bersungguh-sungguh menyebut nama Allah ketika dia jaga. Waktu kita tak tidur ni, kita banyak sebut nama Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Waffaqahullahu li zikrihi fi jami'il ahwal. Nescaya Allah akan anugerahkan kepada dia untuk berzikir, menyebut nama Allah sepanjang keadaan, sepanjang hidup dia. Rupanya kita bila sedar tidur tak ingat nak sebut nama Allah, waktu kita tak tidur pun tak sebut juga nama Allah. Ini punca mari mana? Dari mana puncanya? Lara hati kita daripada mengingati Allah. Sebab waktu kita sehat, waktu kita sedar jaga, kita tak sebut nama Allah. Takkanlah waktu bangun tidur lagi nak sebut. Sama juga tuan-tuan kena ingat satu lagi yang kita mengharapkan. Saya berdoa, tuan-tuan berdoa, kita semua berdoa, dengan kita memperbanyakkan sebut nama Allah waktu kita jaga, waktu kita sehat. Kita mengharapkan Allah anugerahkan kepada kita di saat kita nak mati, tidak keluar daripada lidah kita kecuali nama Allah, la ilaha illallah. Biarlah kita mati dengan kalimah yang sangat mulia ini. Kita bimbang hari ni, banyak sebut benda tu, sebut benda ni, akhir sekali yang tak tersebutnya nama Allah. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada bacaan yang ketiga. Bacaan yang ketiga, mana kita boleh pilih lah maksud dianya. Tapi kalau boleh hafal yang mula-mula tadi, kita kata alhamdulillah. Boleh hafal yang kedua, alhamdulillah 2 kali. Yang ketiga lagi alhamdulillah. Kalau tak boleh pun kekal dengan satu yang pertama. Itu sekurang-kurangnya biar lidah kita keluar perkataan memuji nama Allah bila kita bangun dari tidur. Allahu Akbar. Bacaan yang ketiga, ikut. Alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrih. Hak ni jarang sebut ni, kita ulas sekali lagi biar kemah. Alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrih. Tengok terjemahan dia. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kesihatan pada tubuhku. Kita sedar sihat. Jangan pula kata sihat apa, jalan apa bergaya dah ni. Kita kata sihat lah tu. Orang sakit buat pada kita banyak lagi kan. Pasal itulah bila dia tengok kita bawa tongkat, dia kata muda lagi ustaz. Kata hak mati ramadah tu. Dia duduk banding. Hak kita ni Allah Ta'ala tarik sikit je, tapi hak mati dah ramai. Maka kita tak boleh nak banding. Muda tua, penyakit tu dia mari dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa kehendak kita. Maka bila kita sedar, kita rasa sihat, kita hidup lagi, kita boleh berfikir, kita boleh sebut nama Allah, kita puji Allah.
segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kesihatan pada tubuhku dan mengembalikan kepadaku ruhku. Kalau tak kembali ruh, arwah dalam kitanya kan, dan mengizinkan daku untuk mengingatinya. Ini besar. Wa azina li birikrihi, Allah Ta'ala izinkan kita untuk menyebut namanya. Ya Allah, besarnya rahmat, besarnya limpah kurnia Allah anugerahkan kepada kita. Bila kita bangun dari tidur, lidah kita basah menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Tengok semua tiga bacaan kita ni duduk di mana Nabi kita salah ajar supaya kita memuji Allah Azza wa Jalla. Hadis ini tanda diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, dan cerita dia kena dengar juga, ceritakan sikit. Kisah dianya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum an firashi." Bila kamu bangun daripada tempat tidur, kita bangun nak pergi dah lah. Summa raja'a ilahi, balik semula nak tidur malam nanti, falyamfudhu bi sanifati izarihi thalatha marat. Nabi suruh kita kebah. Orang Kelantan kata kebah. Kebah ni makna kita ambil kain kita ni, kita letak gini. Takut-takut apa? Fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ba'd. Nabi kata mu tak tahu siapa dia pergi ganti tempatmu tidur. Allahu akbar. Baru rasa senyap kita dah. Kita bangun, mari benda lainnya tupai tidur. Kita nak pergi tidur pula ada penunggu. Nanya. Ya, Nabi kita ajar supaya kita ambil kain, kita kebah. Letak dulu kain tu, biar pasti tidak ada penunggu, baru kita masuk tidur. Allahu akbar. Inilah yang dikatakan rahmatnya Nabi, sayang dia kepada umat. Cara nak tidur pun dia ajar. Allahu akbar. Baik, fa iza taja'a falyaqul, bila kamu nak tidur kamu baca bismika rabbi. Kata sekali, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bi ibadaka salihin. Itu baca sebelum tidur. Tunggulah nanti sampai di tempat dia kita hurai panjang sini. Cuma yang kita naknya fa iza staiqaza, bila kamu sedar daripada tidur, baca doa ni. Doa yang nombor 3 yang telah kita belajar. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Allahu akbar. Nikmatnya kita kalau kita boleh beramal dengan bacaan-bacaan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kata di para ulama, min alamatit taufiq. Tanda ni, mana boleh nulis. Min alamatit taufiq, di antara tanda seorang hamba Allah Ta'ala mendapat taufik, mendapat pimpinan, mendapat hidayah daripada Allah, iaitulah apabila dia mulakan hidupnya di awal pagi bangun daripada tidur dengan memuji Allah dan iqrar, mengakui bahawa kita ni hamba Allah. Inilah di antara yang terbaik. Maka para jemaah sekalian, kita pergi kepada bacaan yang keempat. Bacaan yang keempat ni panjang, iaitu ayat 190 sehingga 200. Ayat 190 hingga 200, iaitu di akhir surah apa? Satu yang ada surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia bangun, dia baca surah ni. Tengok, anda baca 2-3 ayat lah, kemudian tuan-tuan boleh baca sampai sudah. Bila kita sedar tidur, apa kita nak buat? Kita baca surah ni, ada cerita dia lah kan, kisah dia dulu. Kita baca kisah dulu baru sedar. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, kebetulannya isteri Nabi Maimunah kan,
radhiyallahu anha, mak saudara dia. Jadi dia bebaslah pergi masuk rumah Nabi tu sebab makcik dia, mak saudara dia mahram. Dia kata satu malam aku pergi tidur rumah khalati Maimunah, mak saudara dia pergi tidur situ. Tujuan apa tidur? Dia ni anak orang besar juga, Abbas ni pak saudara dia pergi tidur tu tujuannya nak tengok apa keamalan Nabi pada waktu malam, nak pergi siasat. Fatahaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli sa'atan. Dengar ni tuan-tuan, sebelum tidur Nabi kita bercakap-cakap dulu dengan isteri dia beberapa ketika. Ni tak tahu kita ni tengah hari pun tak bercakap. Waktu nak tidur jumpa batal pakai keroh, tak tanya khabar ada bini sebelah, berah ada ke tak ada dapur ni. Cakap dulu dengan mak dia, dengan apa ni, dengan isteri, tanya-tanya khabar dulu. Apa cerita kita hari ni? Allah maaflah tak sempat hari ni, sibuk sangat contohnya. Balik-balik bergelak dah. Jadi malam waktu tidur ni lah kita bercakap dengan isteri kita. Apa-apa tanya khabar buah-buah. Isteri pun jangan waktu ambil berita pelik-pelik. Siapa tak tertidur suami malam tu nanya juga. Jadi kita waktu ambil berita-berita gembira lah kan. Ni suami start nak keroh, bang. Dapur tu kering belakang dah tu. Sudah. Kawan ni pula nak menoreh hujan. Isteri pula duk cerita benda-benda dapur kosong. Agak-agak tidur ke malam tu. Kau pakai ambil patah tidur luar dah. Wasa orang tidur ni tak reti kecek dia kata. Orang nak tidur, jangan bawa cerita yang menghilangkan mengantuk kawan tu lah. Cerita betul-betul, cerita baik-baik. Yang boleh kita senyum-senyum, lepas tu pakat tidur sambil senyum. Summa raqad. Lepas Nabi kita bercakap, Nabi kita tidur sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana thuluthul lailil akhir. Bila 1/3 malam akhir, 1/3, qa'ada fa nazara ila sama. Nabi kita duduk bangun daripada tidur dia duduk, dia nak tengok ke langit. Rumah dia kecil mudah. Rumah kita nak tengok langit payah. Nak buka tingkap ada 3 lapis langsir. Allah, payahlah. Cari hak mudah-mudah. Biar mudah tengok tingkap. Nabi kita tengok ke langit, kemudian dia baca doa ni, baca ayat ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu ayat 190 daripada surah Ali Imran. Maka lepas dia baca ayat ni, jadi adalah riwayat yang ini kata Nabi kita baca sampai ke akhir surah. Selepas dia baca qama fatawadda, barulah dia bangun. Mana dia baca tu sebelum dia ambil wuduk lagi. Ada katanya dia gosok yang mata dia tu. Ini dalil bahawa orang yang tak ada wuduk boleh baca Quran. Kemudian Nabi kita bangun wastanna fasalla 11 rakaatan. Nabi kita solat 11 rakaat. Tahajud dia tu 11 rakaat. Summa azzana Bilal, kemudian bila pun azan subuh, fasalla rak'ataini, Nabi kita solat di rumah dia 2 rakaat sunat subuh. Hadza lafzul Bukhari. Sama juga dalam lafaz lain, Ibnu Abbas kata, cerita dia lah. Ibnu Abbas kata, kemudian bila dia bangun daripada tidur, yamsah an-naum an wajhi. Mana Nabi kita genyih mata dia. Orang kata genyih mata, maknanya kita gosok muka dia, nak suruh hilang mengantuk daripada muka. Kemudian dia baca al-ashr al-ayat, iaitulah ayat-ayat akhir surah Ali Imran. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun apa? Bangun ambil wudu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi cerita lain. Cerita lainnya cerita ketika bila datang nak azan subuh, dia tengok Nabi menangis. Sama ada malam ni atau malam lain, wallahu alam. Yang penting Ibnu Abbas tak cerita malam tu. Dia ceritanya Nabi baca ayat ni. Boleh jadi
cerita Bilal ni dalam peristiwa lain, peristiwa turunnya ayat Al-Quran ini. Ketika turunnya ayat Al-Quran, jadi Bilal datang nak azan subuh, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Nabi kita sedang menangis, basah janggut. Bila tengok Nabi menangis, terkejut. Ya Rasulullah, wa ma yubki? Kenapa Rasulullah menangis? Ini sahabat-sahabat dia prihatin. Kalau dia tengok Nabi menangis, dia pun nak menangis juga. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa la abki? Bagaimana aku tak menangis ya Bilal? Telah turun ke atasku malam tadi ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ayat ni semuanya ayat tafakkur. Maka Nabi kata, ya Bilal, kenapa aku tak menangis? Telah turun pada aku ayat inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dengan bumi silih berganti malam dan segala ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang yang punya pikiran. Maka disitulah diriwayatkan Nabi kita kata, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Rugilah, kerugian besar bagi orang yang baca ayat ni tapi tidak berfikir tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Rugi. Sebab itulah kata Ibnu Abbas, waktu dia tidur di rumah Nabi, di rumah makcik dia Maimunah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok ke langit, dia baca. Tapi kisah Bilal di sini tidak ada, boleh jadi dia sudah dalam cerita pada malam turunnya ayat itu. Kita kata wallahu a'lam. Baik para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita, dia tunjuk kepada kita apa? Ayat ulul albab. Orang yang mempunyai pemikiran, orang yang punya akal yang cerdik, tidak akan berlalu begitu saja tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, kecuali dia akan berfikir. Dia panggil tafakkur. Kemudian dia ingat, dia panggil tazakkur. Kita ni ada 2-3 kur. Yang pertama dia panggil tafakkur. Tafakkur ni makna kita mikir, kita guna otak kita, kita fikir, nak suruh nampak kuasa Allah Azza wa Jalla. Pasal tu elok kita buka tingkap, kita tengok ke langit, baca ayat ni. Ataupun tazakkur, maknanya kita ni sentiasa ingat dalam kepala kita ni, ingat kepada Allah, ingat ke mati, ingat kepada tanggungjawab, ingat kepada macam-macam kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, supaya kita tidak berani untuk melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Satu lagi dalam ilmu Al-Quran dipanggil ilmu tadabbur. Tadabbur ni makna kita perhati kepada ayat, apa Allah nak kata. Mana? Contohnya kalau kita nak tadabbur ayat kita ni 91, 90, 191, satu malam kita boleh duduk sini. Sebab apa? Allah kata, orang yang berfikir, orang yang mengambil pengajaran daripada ayat-ayat aku ini, ulul albab, orang yang mempunyai pemikiran. Siapa dia pemikiran? Tengok terjemah ayat 191. Dia kata apa? Iaitu allazina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang menyebut-nyebut nama Allah ketika dia berdiri. Maknanya waktu kita duduk berjalan apa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ingat ke Tuhan. Satu. Wa qu'udan, ketika dia duduk atas kerusi, duduk atas katil, duduk atas kereta, duduk atas apa, ingat ke Tuhan. Wa ala junubihim, ketika dia tidur, ingat ke Tuhan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Kemudian dia kata apa? Rabbana, ini peristiharan. Bila kita mikir, kita buat resolusi, kita buat peristiharan. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, mu tak buat benda ni sia-sia. Subhanak, maha suci Allah,
faqina azabannar. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami daripada api neraka. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayat tu panjang lagi, tuan-tuan boleh bacalah sampai ke akhir ayat 200. Tapi baik kita baca sekali tak? Quran ni sekali baca satu huruf boleh pahala. Baik, kita tambah. Terus kita baca kepada ayat yang berikutnya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Coba tuan-tuan bilang, hitung berapa kali Rabbana dalam ayat ini. Berapa kali Rabbana? Tengok Rabbana ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat 92, Rabbana innaka man tudkhilin innaka man tudkhilin nar. Ayat 193, Rabbana innana sami'na. 194, Rabbana wa atina. Semua itu permohonan. Kemudian ayat 195 Allah jawab. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله Wallahu indahu husnus thawab. Lepas beberapa kali Rabbana, Allah kata fastajaba lahum, Allah perkenankan permohonan mereka. Kemudian untuk kelangsungan hidup, maka ayat 196 mengajar kepada kita jangan terpedaya dengan dunia. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim Inna Allah sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Kita ambil ayat ni satu malam, satu ayat. Tadabbur. Menarik tuan-tuan. Nah, bangun waktu pagi, belum subuh, kalau rumah kita ada tingkap buka tingkap, tak ada tingkap keluar ikut pintu, kita tengok, kita berfikir tadabbur ayat ini, insya-Allah di antara cara-cara nak menguatkan keyakinan kita, menguatkan iman kita melalui tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, ayat ini panjang. Maka biarlah kita dapat, kalau tak dapat hari-hari pun kan,
tak dapat hari-hari pun biar dalam hidup kita ni. Saya akhiri perbincangan kita ni dengan kata-kata Imamun Nawawi. Nawawi kata fa kharaja fa nazara ila sama. Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata Nabi kita keluar dari rumah, dia tengok ke langit ketika dia sedar daripada tidur. Kata Imam Nawawi, yustahabbu qira'ataha, sunat kita baca ayat ini akhir surah Ali Imran ini ketika bangun daripada tidur, ma'an nazar ila sama, tengok sambil kita tengok ke langit. Lima fi zalika min azimit tadabbur, karena dia lebih luas pemikiran kita, tadabbur kita tu lebih mantap. Wa idza takarrara, kalau berulang berapa kali sedar tidur malam pun, ulanglah kita keluar untuk baca ayat ini sebagaimana yang disebut dalam hadis. Wallahu a'lam, itu kata Imam Nawawi. Kita rasa pelik tak? Macam pelik je. Bangun tidur berapa kali? Kita ni kalau tidur bangun sekali, sesalah masalah. Ulama salafus salih, mereka ni bangun berkali-kali. Ada kalanya lepas solat Isyak dia tidur, setengah malam bangun, dia tahajud, lepas tu dia letih tidur balik, kemudian dia bangun balik di akhir malam. Maknanya berulang dia. Kita yakin tak yakin? Pasal itulah kata seorang pelajar ni, dia tanya syekh dia, "Syekh, aku ni nak bangun tahajud, jam apa, jenis apa jam yang paling kuat nak mengejutkan aku daripada tidur? Nak pergi beli jam ni? Beli jam hok buat atas Jepun ke Cina ke, tak ada hok Cina, kita pergi beli hok jam apa dia buat tak kira lah." Kata dia, "Tuan Syekh, jam yang paling kuat mengejutkan tidur iaitulah minda kamu, hati kamu, itu jam yang paling kuat." Jam loceng yang paling kuat duduk mana? Duduk dalam hati kita. Kalau hati tak saya bangun, 4 buah jam duduk kiri-kiri kanan, kerai hok ni tutup, salah. Bunyi hok ni pula selu-selu je, tak bukan apa-apa, pakai hollow tangan kat bunyi. Dia kata tak boleh letak dekat, takutnya sana lah, dia pergi letak jauh, bangun pergi tutup, mari tidur pula. Hak betul-betul jam loceng yang paling mantap, apa yang ada dalam minda kita, kita nak bangun, apa yang terpasat dalam hati kita, kita nak bertahajud, insya-Allah. Tak payah jam loceng. Ini cerita ni tak ada sanad apa ni, cerita waktu kita belajar pondok. Tuan guru kata jam loceng musnah. Apa dia? Membaca akhir surah Al-Kahfi. Akhir surah Al-Kahfi tu. Sebelum akhir baca tu. Lepas tu bila baca ayat ni kita nak buat apa? Sedap juga ni soalan dia ni. Dia kata niat apa? Niat nak bangun, insya-Allah akan sedarlah tidur. Jadi pelajar ni pun baca ayat ni. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai ke akhir. Berapa ayat itu? Bermula daripada ayat 107 sampai 110. Oh, dia kata masya-Allah, betul-betul jam loceng. Pukul 5.30 selek mata baca. Semangat ni, bangunlah. Berapa malam pula bangun, sedar, baca ni sedar, tak bangun. Lepas tu jam loceng habis bateri, tak bangun dah. Baca pula tak jadi. Dia kata tengok, pergi bagi tahu pada tok guru dia. Tok guru dia kata, aku bagi bateri tu, nak suruh mu kena jaga, tapi mu segi selai bateri mati sekali ngajar. Pasal sekali hati kita buat masalah, dia tak lekat lagi. Ini semua ni cerita-cerita pengalaman. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Para jemaah sekalian, jam loceng yang paling kuat yang ada dalam hati. Tamaklah kita. Ingat tadi nak sampai ke bab yang kedua, tapi cukuplah bab yang pertama kita belajar, iaitulah doa dan amalan ketika bangun dari tidur. Bangun tidur, inilah yang kita buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sempena dengan kita nak sambut Ramadan ni, mari kita ambil seminit dua kan. Risalah yang kita bagi tu, apa tajuk kita? Adab bersahur dengan buka puasa, tak? Betul?
Risalah ni para jemaah sekalian, bila kita nak puasa, kita kena sahur dulu. Lepas tu baru buka puasa. Maka kita bersiap sedialah para jemaah sekalian. Bersiap sedia para jemaah sekalian, bahawa Ramadan ni satu anugerah Allah kepada kita. Ramadan ni satu anugerah Allah kepada kita. Besar kedudukannya, besar kelebihannya. Kalau kita tak buat persiapan sekarang, Ramadan mari baru kita nak bersiap, jawabnya tak ada. Kita ni banyak kan nak pergi haji, kerusuh haji kadang-kadang 2 tahun kerusuh. Siapa Mekah tukar lagi tawaf kuda dengan tawaf Kedah. Ya. Saya panggil kerusuh kuat dah tu. Tapi tak jadi lagi. Sama juga kita hari ni. Bila nak mari Ramadan, kita kena ingat bahawa Ramadan ni musim khairat, musim nafahatur rahman. Allah buka pintu seluah-luahnya sehingga dikatakan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Tapi kalau kita buat persiapan awal, tuan-tuan dan puan-puan, mari Ramadan tahun ni sama Ramadan tahun lepas. Cuma tahun lepas dia ada mazhab baru, nama dia mazhab PKP, pakak duk terawih di rumah belaka. Jadi doakanlah mudah-mudahan tahun ni kita boleh berterawih di masjid, boleh beriktikaf, boleh melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.